kejayaan penggunaan vaksin untuk menghapuskan penyakit sudah lama dibuktikan sejarah. Penyakit polio dan cacar air telah berjaya dihapuskan dengan vaksin. Namun, masih ada golongan yang menolak untuk menerima vaksin dan ketiga ini skeptikal dalam tahap keselamatan vaksin COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib dari Kumpulan 7. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan kumpulan yang telah diberikan oleh Puan Nur Hafizah binti Ahmad. Jadi tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah impak gerakan anti-vaksin terhadap masyarakat di Malaysia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Nanti Anak Perempuan Global, nombor matrik CW210036. Sebelum kita memulakan perbentangan kita yang hebat pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya adalah Amatul Najwa binti Abdul Manaf, Ani Fadila binti Muhammad Fauzi, Arvin anak lelaki Gopala Krishnan, Nur Fatihah binti Muhammad Jamiran, Nurul Aina Natasha binti Abdul Kadir, Wan Muhammad Faris Hafi bin Wan Sulaiman, Fatin Izani Farisha binti Cepa dan juga Muhammad Adik bin Zamri. Seterusnya, saya akan membentangkan abstrak dari kumpulan kami. Jadi, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tubuh badan. Suntikan vaksin dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi dan mengandungi virus atau bakteria baik yang masih hidup atau yang telah dilemahkan. Vaksinasi dapat diberikan dalam bentuk suntikan. Selain itu, vaksin adalah salah satu benda utama untuk melindungi nyawa daripada beberapa penyakit yang berbahaya. Walaupun vaksin dapat mencegah penyakit yang serius, ia masih diabaikan oleh golongan anti-vaksin. Anti-vaksin bermaksud golongan yang menolak suntikan vaksin disebabkan oleh beberapa alasan yang tidak munasabah. Oleh sebab itu, kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji tahap kefahaman masyarakat Malaysia terhadap kepentingan vaksin, mengenal pasti punca penolakan vaksin dalam kalangan anti-vaksin dan mengkaji cara gerakan anti-vaksin mempengaruhi pemikiran masyarakat Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan kajian. Soal selidik sebagai instrumen utama digunakan sebagai kaedah pengumpulan data bagi kajian ini. Hasil dari kajian ini mendapati bahawa majoriti responden mempunyai tahap kefahaman yang tinggi mengenai fungsi vaksin terhadap sistem imun badan manusia dan mereka juga mempercayai kepentingan vaksin adalah untuk mencegah sesuatu penyakit. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Pengenalan. Kami telah merujuk beberapa jurnal untuk mengetahui lebih lanjut tentang tajuk kami. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Julie Tasari pada tahun 2018 terhadap gerakan anti-vaksin atau imunisasi yang muncul di internet dalam pelbagai bentuk dan juga mendapat banyak perhatian. Ramai penyelidik percaya bahawa gerakan baru ini telah muncul pada masa vaksinasi cacar diperkenalkan dan berterusan sehingga hari ini. Lama-kelamaan, gerakan anti-vaksin bukan sahaja sesak di internet. Selain daripada itu, kita juga dapat mengetahui lebih banyak tentang gerakan anti-vaksin apabila kita merujuk jurnal yang ditulis oleh Syahidah pada tahun 2020. Dalam jurnal ini, kita boleh mengetahui bahawa media sosial merupakan medium perhubungan dan penyebaran maklumat serta telah menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat masa kini, terutamanya golongan remaja. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dr. Nur Hisham Abdullah adalah ada juga kewujudan kumpulan dan individu yang menggunakan pelbagai platform termasuk media sosial untuk menyebarkan berita palsu mengenai keburukan vaksin terhadap orang ramai, seperti yang dilaporkan dalam sebuah akhbar berbahasa Inggeris baru-baru ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya ingin mengedarkan perbentangan kami kepada ahli kumpulan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Fadila binti Muhammad Fauzi, merupakan pembentang yang ketiga. Jadi, saya akan sambung pada bahagian objektif dan dapatan kajian. Objektif kajian kami ialah yang pertama, mengkaji tahap kesefahaman masyarakat Malaysia tentang kepentingan vaksin. Yang kedua,
Mengenal pasti punca penolakan vaksin dalam kalangan golongan anti-vaksin. Yang ketiga, mengkaji cara anti-vaksin mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia. Bagi dapatan kajian pula, kami berjaya mengumpul seramai 100 orang responden yang terdiri daripada pelajar di UTHM dan masyarakat di Johor. Berdasarkan graf pie yang ditunjukkan, bagi jantina, terdapat 61 orang perempuan dan 39 orang lelaki. Bagi bangsa pula, Melayu mendapat bilangan yang paling tinggi iaitu 77 orang. Seterusnya, bagi agama India dan Cina mendapat bilangan yang sama iaitu 9 orang. Dan lain-lain 5 orang. Bagi agama pula, Islam semestinya mendapat bilangan tertinggi iaitu 77. Hindu dan Buddha mendapat bilangan yang sama iaitu 7. Dan Kristian mendapat bilangan seramai 3 orang. Bagi graf umur pula, 20 hingga 29 tahun mendapat bilangan yang terbanyak iaitu 63 orang. 19 tahun ke bawah seramai 14 orang. 30 hingga 39 tahun mendapat bilangan sebanyak 12 orang. Dan akhir sekali 40 ke atas mendapat bilangan 11 orang. Bagi sektor pekerjaan pula, pelajar mendapat bilangan yang paling banyak iaitu sebanyak 60 orang. Dari sektor swasta 19 orang, kerajaan 7 orang dan lain-lain 14 orang. Untuk objektif yang pertama iaitu tahap kesefahaman tentang kepentingan vaksin dalam kalangan masyarakat Malaysia. Soalan pertama, kami bertanya tentang saya mengetahui bahawa vaksin dapat merangsang sistem imun ketahanan badan. 59 orang bersetuju dan menjawab sangat setuju. Soalan yang kedua, saya yakin bahawa vaksin dapat mengelakkan daripada risiko penyakit yang berjangkit. 47 orang menjawab setuju. Soalan yang ketiga pula, saya percaya vaksin yang disediakan oleh pihak kerajaan selamat dan berkesan. Seramai 46 orang bersetuju tentang pernyataan tersebut. Soalan yang keempat pula, kami bertanyakan tentang saya telah didedahkan dengan jelas tentang vaksin dan kepentingannya. Seramai 53 orang menjawab setuju. Soalan yang terakhir ialah saya yakin bahawa vaksin dapat menyebabkan kesan sampingan yang terawal. Seramai 44 orang bersetuju tentang pernyataan tersebut. Jadi, bagi objektif yang pertama, jelaslah bahawa masyarakat di Malaysia yakin bahawa vaksin adalah satu kepentingan dan semua orang wajib mengambilnya bagi mengelakkan penyakit. Bagi objektif yang kedua pula iaitu punca penolakan vaksin dalam kalangan anti-vaksin. Soalan yang pertama, bagi objektif kedua ini ialah vaksin adalah tidak halal dan dilarang dalam agama. Seramai 52 orang sangat tidak setuju tentang pernyataan ini. Soalan yang kedua pula, kandungan dalam vaksin sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kematian. Seramai 36 orang sangat tidak bersetuju tentang pernyataan ini. Bagi soalan yang ketiga ialah vaksin dapat memberi banyak kesan sampingan yang serius. Dalam soalan ini, kami mendapati bahawa 29 orang tidak bersetuju tentang pernyataan ini. Dan 29 orang juga tidak pasti tentang pernyataan ini. Seterusnya, soalan yang keempat, bagi objektif ini ialah vaksin merupakan satu konspirasi daripada Barat. Seramai 35 orang sangat tidak bersetuju tentang pernyataan ini. Jadi, soalan yang kelima ialah perubatan sunnah lebih berkesan bagi menggantikan vaksin. Seramai 37 orang menjawab setuju. 37 tersebut merupakan bilangan yang paling banyak dalam soalan tersebut. Jadi, jelaslah bahawa responden yang kami kumpulkan merupakan bukan golongan anti-vaksin dan mereka mempercayai bahawa vaksin boleh mencegah pelbagai penyakit. Soalan bagi objektif yang ketiga pula iaitu cara gerakan anti-vaksin mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia. Soalan yang pertama, kami bertanyakan tentang golongan anti-vaksin berkongsikan tentang pengalaman buruk dan negatif kepada masyarakat. Bilangan yang paling banyak iaitu 40 orang sangat setuju tentang perkara tersebut.
Soalan yang kedua ialah menyebarkan berita palsu di laman sosial. Bilangan paling banyak seramai 43 orang jawab sangat setuju tentang pernyataan ini. Soalan yang ketiga pula, golongan anti-vaksin ini sering mengaitkan vaksin dengan teori konspirasi bagi melemahkan umat Islam. Jadi, kajian mendapati bahawa seramai 32 orang menjawab sangat setuju tentang pernyataan ini. Yang keempat, penggantian produk alternatif bagi menggantikan vaksin merupakan antara punca penolakan vaksin dalam kalangan masyarakat. Jadi, 32 orang sangat bersetuju tentang pernyataan ini. Akhir sekali, iaitu soalan yang kelima, golongan anti-vaksin sering berbohong tentang kesan vaksin bagi menakutkan orang-orang awam. Jadi, seramai 35 orang sangat bersetuju tentang pernyataan ini. Jadi, berdasarkan kajian yang dilakukan, jelaslah bahawa cara gerakan anti-vaksin mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia adalah dengan cara penyebaran berita palsu tanpa kebenaran di laman sosial, kerana soalan tersebut mendapat sambutan yang paling tinggi. Jadi, jelaslah bahawa golongan anti-vaksin ini sering menyebarkan maklumat palsu di laman sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Saya akan mempersilakan pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Amatun Najwa binti Arumanau. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perbincangan dan kesimpulan bagi tajuk kami. Perbincangan pertama ialah mengenai tahap kefahaman masyarakat Malaysia tentang kepentingan vaksin. Dalam kajian ini, kami ingin mengetahui sama ada rakyat Malaysia tahu ataupun tidak tentang kepentingan vaksin. Okey, vaksin ialah ejen yang mampu merangsang sistem imun manusia dan juga mampu melawan bakteria ataupun virus yang menyerang tubuh badan manusia. Suntikan vaksin atau dipanggil imunisasi mampu mengelakkan manusia mendapat penyakit yang serius seperti tuberkulosis, campak dan juga polio. Selain itu, vaksinasi mampu mengelakkan seseorang itu mendapat gejala yang teruk daripada penyakit, dan ia juga mampu mengelakkan seseorang itu menyebarkan virus dalam badan mereka kepada orang lain. Okey. Dan akhir sekali, vaksin COVID-19 mampu memberikan kepentingan jangka masa panjang kepada negara dalam usaha memulihkan sistem ekonomi negara. Seterusnya ialah mengenai punca penolakan vaksin dalam kalangan anti-vaksin. Anti-vaksin ini percaya vaksin menggunakan bahan yang mampu menjejaskan kesihatan seseorang. Selain itu, anti-vaksin ini juga percaya bahawa vaksin mempunyai bahan yang berbahaya seperti timerosal yang mampu menyebabkan autism dan juga penyakit yang lebih serius. Di samping itu, anti-vaksin juga merasakan dengan sunnah Nabi SAW lebih berkesan dan menyihatkan apabila diamalkan dalam penjagaan kesihatan. Dan akhir sekali, gerakan anti-vaksin ini merasakan vaksin ini ialah konspirasi barat yang hendak melemahkan iman seseorang itu. Perbincangan yang seterusnya ialah mengenai cara anti-vaksin mempengaruhi pemikiran rakyat Malaysia untuk menolak suntikan vaksin. Cara yang pertama ialah anti-vaksin menyebarkan berita-berita palsu di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan juga Instagram. Selain itu, mereka berkempen agar rakyat Malaysia tidak menerima suntikan vaksin. Dan akhir sekali, golongan anti-vaksin ini menjual produk alternatif seperti pil-pil ataupun suplemen untuk mengelakkan masyarakat Malaysia untuk menerima suntikan vaksin. Gerakan anti-vaksin ini dapat dikaitkan dengan fahaman Pasca-Modisma. Pasca-Modisma ini adalah golongan yang mempersoalkan objektiviti ahli-ahli sains dan juga mereka bersifat skeptisme. Skeptisme ini dapat dikatakan dengan lebih mudah ialah bermaksud ragu-ragu. Sebagai contoh, mereka ragu-ragu dengan kebolehan vaksin ini. Golongan anti-vaksin di Malaysia ini mengikuti cara pemikiran golongan Pasca-Modisma kerana mereka menolak suntikan vaksin itu sendiri dan juga mereka lebih rela memudaratkan diri mereka sendiri daripada menerima sahaja suntikan vaksin tersebut.
Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah isu penolakan vaksin dalam kalangan masyarakat amat membimbangkan kerana wujudnya gerakan anti-vaksin ini. Jadi, cadangan yang boleh dilakukan untuk mewajibkan vaksin kepada semua orang ialah dengan mengenakan tindakan undang-undang yang serius. Tindakan tegas ini harus diambil bagi mengelakkan penularan penyakit berjangkit. Semua pihak perlu berganding bahu dalam usaha menangani propaganda gerakan anti-vaksin agar kesihatan awam di Malaysia terkawal dan kesejahteraan masyarakat terpelihara dengan baik sekali. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.